Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizal Zaman bertemankan rakan setugas Hafizi Rosli dalam Awani Pagi, dan tahun ini seharusnya meletakkan Malaysia dalam peta global sebagai negara maju berpendapatan tinggi. Namun sebaliknya berlaku apabila 2020 boleh dirumuskan sebagai tahun penuh pancaroba. Dan jika dinilai dari segi cabaran ke atas pertumbuhan dan juga daya tahan ekonominya, dan ia rentetan pelbagai cabaran timbul sejak beberapa tahun kebelakangan ini, sama ada pada peringkat global maupun yang berpunca daripada dalam negara sendiri. Dan untuk kita fahamkan apakah pengajaran dan pembelajaran sudut ekonomi sepanjang tahun 2020 dan juga jangkaan 2021, kita ada dua tetamu istimewa. Siapa, Fizi? Kita akan bersama dengan pensyarah kanan Putra Business School PBS Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif dan Timbalan Pengarah Institut Dasar Ekonomi dan Kewangan Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin di talian Skype ketika ini. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ingin mulakan dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman terlebih dahulu, dan kita ingin mulakan dengan peringkat global terlebih dahulu dari segi kalau kita melihat pada awal tahun 2020 sebelum COVID-19 ini tercetus. Apakah cabaran-cabaran awal kelembapan ekonomi negara yang dihadapi dan juga perang dagang antara China, Amerika, begitu juga dengan Brexit dan juga kejatuhan harga komoditi. Mungkin dapat dirangkumkan sedikit, Doktor. Ya, apabila kita melihat awal 2021, itu adalah cabaran yang kita rasa sebenarnya masa itu sesuatu yang perlu ditangani oleh negara kita, dan apa yang berlaku ialah sesuatu yang membolehkan kita memikirkan apakah sebenarnya model ekonomi negara yang sesuai dalam menghadapi sesuatu yang tidak dijangka. Dan apabila pandemik COVID-19 berlaku pada awal tahun 2020 ini, ianya menyebabkan negara kita berdepan dengan satu cabaran yang bukan sahaja satu sudut, bukan sahaja masalah kesihatan, tetapi juga masalah ekonomi. Dan ekonomi ini pula bukan sahaja datangnya daripada cabaran luar, daripada cabaran global, tetapi juga cabaran domestik. Dan apa yang kita lihat di sini, apabila segala jenis cabaran ini berlaku, ianya mendedahkan kepada negara kita beberapa kepincangan ataupun ketidaksempurnaan dalam ekonomi negara kita. Apabila kita masih lagi sebenarnya bergantung kepada komoditi tertentu untuk menjana pendapatan, apabila kita dapati bahawa pengurusan fiskal monetari negara kita sebenarnya boleh lagi diperbaiki, dan apabila kita mendapati pada permulaan pandemik itu sistem rantaian bekalan untuk barangan dan perkhidmatan kita sebenarnya mudah terjejas apabila berlaku sesuatu krisis. Dan walaupun negara kita memang telah mula pergi ke arah mengadaptasi teknologi apa yang kita panggil industri revolusi 4.0, namun adaptasi itu agak perlahan pada permulaan, dan apabila berlaku segala krisis pada tahun ini, ianya telah dipercepatkan, diadaptasi dengan segera. Dan satu lagi yang saya lihat ialah dari segi aspek isu kesihatan, dan yang mana ini juga merupakan satu cabaran bagi negara kita untuk bagaimana kalau berlaku lagi pandemik seperti ini, adakah negara kita akan benar-benar bersedia. Dan Dr. Razman tadi ada menyebut kita terlalu bergantung kepada sesuatu komoditi. Jadi dan juga model ekonomi lama. Mungkin Dr. Razman ada melihat kepada beberapa model-model ekonomi yang boleh kita adaptasi untuk memastikan bahawa ekonomi kita berdaya tahan ketika mana musibah tidak duga itu datang melanda. Ya, apabila kita melihat pola di seluruh global, apabila negara-negara luar di sana, sebagai contoh, kalau kita rujuk kepada penggunaan tenaga fosil seperti minyak dan gas. Kalau kita lihat industri permotoran, banyak negara sudah mula meletakkan sasaran bahawa hanya kenderaan yang menggunakan tenaga boleh guna ataupun renewable energy sahaja yang akan dibenarkan dikeluarkan. Dan kita lihat di negara kita, Petronas pun sudah mula mensasarkan untuk mempelbagaikan punca pendapatan mereka bukan hanya daripada
minyak dan gas, tetapi daripada renewable energy dan juga pelbagai byproduct daripada kimia pembuatan mereka. Dan di sini saya lihat bahawa model perniagaan itu sendiri harus berubah dengan mengutamakan lebih kepada pendigitalan, otomasi, peningkatan modal insan dan juga model perniagaan yang lebih mampan. Kalau kita lihat banyak fokus terutama daripada United Nations kepada Sustainable Development Goal supaya apa yang dilakukan oleh individu perniagaan dan juga negara lebih menjurus kepada kepelbagaian sumber yang orang kata tidak bergantung semata-mata kepada ekonomi lama. Dan Dr. Iwan, mungkin Dr. Iwan, bagaimana Dr. Iwan melihat dengan cabaran domestik sebelum COVID-19 ini muncul, dan begitu juga adakah Dr. Iwan melihat kepada perkembangan politik ataupun ketidaktentuan politik di negara kita juga telah pun menjadi salah satu punca kepada kelembapan ekonomi dan juga mengganggu gugat sedikit ekonomi itu sendiri? Ya, saya bersetuju dengan pendapat bahawa sebenarnya kita cabaran ekonomi di Malaysia ni sebenarnya sudah pun berlaku sebelum daripada cabaran COVID-19 ini. Kalau kita lihat pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kita pada ketika itu pada kadar 4.3%. Dan pada suku keempat tahun 2019 adalah pada kadar 3.6%. Ini adalah satu kadar yang terendah sejak daripada krisis kewangan global pada tahun 2009. Jadi ini menunjukkan indikator yang menunjukkan bahawa ekonomi domestik sudah pun mempunyai cabaran sebelum cabaran COVID-19 melanda negara. Dan kalau kita lihat lagi, isu utama yang berlaku adalah dari segi keyakinan dan juga sentimen daripada pelabur dan juga pengguna. Kalau kita ambil contoh, saya ambil data daripada DOSM, Department of Statistics Malaysia. Kalau kita lihat dari segi sentimen dan keyakinan perniagaan, pelaburan dan pengguna itu telah jatuh agak signifikan daripada indeks itu, daripada 3.1% pada suku ketiga 2019 kepada negatif 0.5% pada suku keempat 2019. Jadi memangnya cabaran ekonomi itu sudah pun kita dapat baca sebelum daripada COVID-19 itu lagi. Dan kalau kita lihat ada beberapa faktor di sini selain daripada isu ketidaktentuan politik, keadaan politik semasa pada ketika itu, saya juga berpendapat dari perspektif ekonomi pun kita mempunyai pelbagai cabaran. Dan apa yang saya sebutkan tadi itu, salah satu daripada isu utamanya apabila sebagai contoh cukai GST dihapuskan. Bagi saya ini adalah satu isu utama yang kerajaan pada ketika ini perlu fikirkan semula, kerana bagi saya penghapusan GST itu telah memberikan kesan ataupun impak yang agak signifikan kepada hala tuju ekonomi Malaysia even sebelum daripada COVID-19 itu. Dan saya melihat sebenarnya pada hujung tahun 2019, pada saya sebenarnya prospek ekonomi global tu on balance lah secara keseluruhan, walaupun adanya masih ketidaktentuan dari segi pada ketika itu dari segi pilihan raya Amerika Syarikat dan sebagainya. Tetapi sebenarnya secara keseluruhan saya melihat adanya prospek yang positif dalam ekonomi global. Okey, dari segi Olimpik 2020, lepas itu kita lihat APEC, Malaysia akan menjadi tuan rumah APEC, dan walaupun ada ketidaktentuan dalam presidential election di Amerika Syarikat, tetapi jangkaan pun sudah melihat pada ketika itu Presiden Donald Trump dijangkakan akan kalah. Okey, dan kalau terlihat pada ketika itu andaian anggapan terhadap COVID-19 itu lebih kepada keadaan seperti SARS yang berlaku pada 2003. Jadi tidak dijangka keadaan seperti ini. Jadi kalau kita lihat pun
secara keseluruhan, walaupun ada cabaran ini, tetapi kita tidak menjangkakan bahawa ekonomi Malaysia akan berada pada kemelesetan pada tahun 2020 dan juga ekonomi dunia berada pada keadaan yang krisis yang terburuk sejak The Great Depression pada tahun 1930-an. Jadi saya melihat sememangnya cabaran ekonomi domestik itu sudah ada, dan ini ditambah lagi dengan ketidaktentuan dan juga kecelaruan dalam landscape politik negara. Dan tadi Dr. Irwan ada menyentuh berkenaan dengan GST. Kalau kita lihat laporan media sejak beberapa kebelakangan ini, kerajaan juga sedang mengkaji untuk melaksanakan semula, sekiranya boleh melaksanakan semula proses cukai GST ini. Jadi, tapi saya melihat juga kepada laporan-laporan penalisis berpendapat bahawa GST sepatutnya tidak dilaksanakan ketika mana negara sedang melakukan proses pemulihan akibat kesan pandemik COVID-19. Adakah Dr. Irwan juga berpandangan sedemikian, ataupun sebenarnya GST kita boleh laksanakan ketika tahun pemulihan ini? Ya, saya secara prinsipnya bersetuju dengan pendapat itu, kerana pada tahun ini kita sudah pun berada pada, secara teknikalnya kita berada pada kemelesetan ekonomi. Suku kedua kita berada pada negatif, ekonomi menguncuk pada negatif 17.1% dan suku ketiga negatif 27%. Jadi secara teknikalnya kita sudah berada pada kemelesetan. Sememangnya ini bukanlah masa yang sesuai untuk kita nak melaksanakan GST ini. Tetapi namun begitu, saya berpendapat dalam masa jangka sederhana kita perlu memikirkan dari segi bagaimana kita nak meningkatkan sumber pendapatan kita, kerana kita perlu faham bila kita berbicara berkenaan dengan konsolidasi fiskal, fiscal consolidation ini, kita perlu ada substance. Apa yang kita maksudkan dengan konsolidasi fiskal? Okey, sebagai contoh, kita perlu ada reformasi yang signifikan terhadap sistem cukai kita, dan juga dari segi bagaimana kita nak mengawal perbelanjaan kita dan sebagainya. Jadi saya fikir salah satu daripada elemen yang penting dalam jangka masa sederhana dalam kita menuju ke arah konsolidasi fiskal ini adalah dari segi memikirkan semula untuk memperkenalkan semula GST ini. Of course, sememangnya dari segi pelaksanaan itu akan ada penambahbaikan. Kerana kita perlu faham bahawa baru-baru ini kita baru saja pun di taraf turunkan, downgrade daripada Fitch, dan saya fikir salah satu daripada elemen ini adalah dari segi bagaimana kita nak mengawal kita punya kadar defisit, kerana kita tahu bahawa dalam jangka masa sederhana ini kita masih tidak pasti berkenaan dengan bagaimana kita nak menyelesaikan isu COVID-19 ini. Jadi pentingnya kita melihat bagaimana dalam masa 3-4 tahun ini kita dapat melakukan konsolidasi fiskal ini. Sebagai contoh, kita pernah melakukan perkara ini tahun 2009. Defisit fiskal kita adalah pada sekitar negatif 6.7 dan pada tahun 2019 sudah pun di bawah 3%. Jadi kita ada track record, dan saya fikir dan GST pun kita bukan yang bermula daripada scratch. Maksud dia dari segi ekosistem itu pun facilities pun dah ada. Jadi dia tidaklah begitu sukar seperti sebelum ini pada 2015 kerana pada ketika itu adalah satu permulaan. Sekarang kita pun kalau kita nak perkenalkan semula, saya fikir dia tidaklah complicated seperti sebelumnya. Namun begitu, keadaan pada kita berada pada kemelesetan ekonomi pada tahun ini dan juga proses fasa pemulihan tahun depan, saya fikir tidak sesuai untuk kita nak memperkenalkan GST. Adakah Dr. Razman berkongsi pandangan yang sama dengan Dr. Irwan berkenaan dengan GST, dan kalau boleh Dr. Razman ceritakan bagaimana sebenarnya kerajaan boleh menambah pendapatan melalui dan juga mengawal fiskal dan juga defisit negara? Ya, kalau kita lihat ini isu yang selalu diperkatakan apabila kita merujuk kepada Belanjawan 21 merupakan belanjawan yang dianggap yang terbesar dari segi peruntukan 322.5 bilion itu, dan terus ramai yang bertanya macam mana nak menampung perbelanjaan yang tinggi itu, sama ada menambah pendapatan ataupun perbelanjaan yang diperuntukkan itu memang betul-betul dipastikan akan memberi impak yang diharapkan.
Dan apabila kita melihat sama ada mengawal perbelanjaan ataupun menambah pendapatan, nampak mudah bagi kerajaan menambah pendapatan melalui memperkenalkan cukai baharu ataupun meningkatkan kadar cukai sedia ada seperti cukai pendapatan dan cukai korporat. Dan apabila kita bicarakan tentang GST ini dia bergantung kepada perbelanjaan rakyat. Apabila rakyat berbelanja, maka hasil akan datang kepada kerajaan. Tapi kalau kita lihat tahun 2021 ini adalah tahun pemulihan, jika rakyat masih lagi takut untuk berbelanja dan jika kita kenakan 6%, mungkin ianya tidak akan mencapai kutipan yang diharapkan seperti sebelum ini. Dan satu isu lagi yang menjadi sebab mengapa GST ini diberhentikan dulu kerana proses pemulangan refund ataupun terlebih bayaran oleh peniaga kepada kerajaan, peniaga tidak dapat balik pulangan refund itu menyebabkan mereka menghadapi masalah kecairan. Dan ini jika tidak diperbaiki, jika kita mahu kenakan GST kembali, akan memberi lagi kesan yang negatif kepada perniagaan. Oleh itu saya melihat GST ini mungkin 2022 diperkenalkan apabila sistem telah dikemaskinikan dan ekonomi telah mula kembali menjadi positif. Namun saya lebih cenderung untuk melihat kepada bagaimana setiap peruntukan atau perbelanjaan negara itu akan disalurkan, sebab setiap tahun kerajaan umumkan belanjawan setiap peruntukan untuk kementerian dan sebagainya, tetapi kita jarang dapat lihat adakah peruntukan itu telah benar-benar disalurkan, bagaimana dengan impak daripada peruntukan tersebut, berapa ramai yang mendapat manfaat. Pemantauan itu yang saya lihat perlu untuk tahun hadapan. Dan mekanisme yang kita boleh gunakan kalau kita lihat di bawah salah satu unit di bawah Kementerian Kewangan, iaitu Laksana, yang pada masa ini memberikan laporan hampir setiap minggu kepada Perdana Menteri, dan mekanisme pelaporan ini mungkin boleh diperbaiki untuk menjadi lebih transparent kepada orang awam, bagaimana setiap peruntukan itu sebenarnya akan membolehkan pemulihan ekonomi itu berjalan dengan lebih lancarlah untuk tahun depan. Jadi saya melihat dua-dua faktor, bukan sahaja memperkenalkan cukai baru, tetapi lebih kepada juga pengurusan perbelanjaan kerajaan. Baik, banyak lagi kita ingin membincangkan mengenai isu ekonomi yang didepani negara kita, begitu juga dengan isu pemulihan pada tahun 2021. Tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Baik, anda masih lagi bersama saya, Hafiz Rosli dan juga Afizah Azaman. Kita membincangkan mengenai isu ekonomi. Kita ingin menyoroti kembali cabaran-cabaran yang dihadapi ekonomi negara kita pada tahun 2020. Begitu juga dengan jangkaan ekonomi pada tahun 2021. Dan saya nak teruskan kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Razman terlebih dahulu. Prof, semalam kita telah pun ketahui ekspor dilaporkan meningkat namun import dilaporkan terus menurun, dan sebagai sebuah negara ekonomi yang terbuka, kita bergantung kepada permintaan luar. Bila pemulihan penuh dijangka untuk dagangan ini? Dan kita bercakap juga mengenai realiti baru. Apa realiti baru dalam dagangan global ini, Prof? Ya, memang apabila kita merujuk kepada statistik ekspor, semua itu telah menunjukkan penumbuhan ataupun pertumbuhan positif sejak beberapa bulan. Dan kalau kita rujuk statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia di bawah Malaysian Economic Statistic Review yang dikeluarkan 5 hari lepas, turut menunjukkan indeks pelopor ataupun leading index yang meningkat 6.3% dalam bulan Oktober 20. Dan biasanya kalau leading index ini dia menunjukkan positif, ia memberi gambaran pergerakan ekonomi pada masa hadapan. Dan pada masa ini indeks pelopor ini telah menunjukkan nilai melebihi daripada pola semasa. Disebabkan itulah memang kita menjangkakan peningkatan ekspor untuk beberapa bulan ini. Dan kalau kita lihat juga memang
pertumbuhan ekspor walaupun tak sama dengan tahun lepas, tetapi telah berterusan menunjukkan peningkatan positif dari bulan September, Oktober dan kali ini bulan November. Dan kalau kita lihat juga untuk 9 bulan pertama tahun 2020 ini, ekonomi Malaysia kita tahu merosot sebanyak 64%. Tetapi kalau kita rujuk kepada laporan daripada Asian Development Bank ADB, mereka menjangkakan pada tahun ini akan merosot kepada 6%. Bermakna sudah nampak pemulihan dari segi aktiviti ekonomi sejak beberapa bulan lepas. Dan satu yang menarik juga kita lihat, dulu ekonomi kita bergantung kepada manufacturing ataupun perkilangan, tetapi sektor perkhidmatan telah menyumbang lebih 50% kepada ekonomi negara. Dan beberapa bulan ini kita dapati sektor perkhidmatan telah meningkat, saya kalau tak silap 55 ke 57%. Dan ini adalah satu pola ataupun petanda untuk ekonomi tahun hadapan, bagaimana kita akan memastikan bahawa kita tidak hanya bergantung kepada satu sektor sahaja. Sektor yang kita lihat dari segi sudut ekonomi digital ini, kalau kita lihat sektor perkhidmatan ini, ianya merangkumi melangkaui sempadan global. Apabila kita merujuk kepada pelbagai jenis perkhidmatan digital yang boleh diberikan oleh rakyat ataupun perniagaan kita kepada luar. Namun kebergantungan kepada ekonomi tradisional seperti komoditi dan sebagainya masih lagi akan berterusan tahun hadapan, tetapi sudah ada nampak potensi untuk setengah sektor industri yang tradisional tapi sebenarnya boleh menjadi yang amat penting. Sebagai contoh, agri makanan. Apabila kita melihat berlaku pandemik ini, rantaian bekalan makanan sebenarnya amat penting. Dan satu statistik yang menarik apabila saya lihat dalam laporan oleh Jabatan Perangkat itu ialah peningkatan dari segi pembekalan barangan berasaskan pertanian. Kita ekspor lebih daripada sebelumnya. Jadi itu ada juga satu potensi peluang kepada negara kita untuk memperbagaikan lagi ekonomi untuk tahun hadapan. Dan Dr. Irwan, 65 hingga 7.5% ekonomi, kadar ekonomi negara dijangka berkembang, dan itu adalah sasaran yang kita sasarkan. Adakah ia Dr. rasakan boleh dicapai ataupun terdapat indikasi-indikasi ataupun masalah-masalah tertentu melihat kepada proses peralihan? Kalau dahulu kita tidak tekankan kepada pendigitalan sangat, sekarang ini kita nak melihat kepada pendigitalan semula apabila berlaku daya tahan ekonomi itu begitu lumpuh dan juga sukar untuk kita bangkitkan semula apabila ekonomi tradisional itu kita masih lagi pegang dan tidak beralih kepada pendigitalan. Ya, saya berpendapat jangkaan ini dia agak realistik. Sebabnya kita menjangkakan tahun ini pun kita akan berada pada keadaan yang dalam sekitar negatif 4-6%. Jadi saya fikir secara prosesnya sememangnya tahun 2021 tu, tahun hadapan, ekonomi kita akan bounce baliklah, dia akan bertumbuh. Namun begitu, sejauh mana kita boleh mencapai sasaran yang ditetapkan itu pun dia bergantung kepada beberapa andaian-andaian yang telah dibuatlah. Pertama sekali, andaian yang penting sekali adalah dari segi vaksin. Saya fikir ini adalah satu perkara yang penting. Dari segi vaksin ini, sejauh mana cepatnya kita dapat distribute, menyebarkan vaksin ini kepada rakyat Malaysia, kerana kita tahu bahawa kalau kita ingin mencapai apa yang dikatakan sebagai herd immunity itu, sekurang-kurangnya 70% rakyat Malaysia telah pun diimunisasi. Jadi ini sebenarnya masih lagi tidak jelas. Yang kita tahu kemungkinan vaksin ini akan sampai ke Malaysia pada bulan Februari tahun hadapan. Tetapi selepas itu adakah ia akan diwajibkan, siapa yang dahulu akan dikenakan dan sebagainya, kos dia, ini semua bagi saya masih lagi belum jelas. Jadi ia bergantung kepada sejauh mana keberkesanan kita untuk nak distribute COVID-19 ini, vaksin COVID-19. Itu pertama. Yang kedua juga sejauh mana dari segi
keupayaan ekonomi global untuk bertumbuh kembali pada tahun hadapan. Jadi tapi saya telah pun melihat tahun hadapan beberapa indikasi-indikasi ataupun faktor-faktor yang saya anggap kredit positif lah kepada ekonomi Malaysia tahun hadapan, terutamanya keputusan pilihan raya Amerika Syarikat, dan juga dari segi pemeteraian RCEP. Jadi dan juga saya jangkakan apabila kerajaan mengumumkan rancangan jangka sederhana iaitu rancangan Malaysia ke-12, ini saya jangkakan akan menjadi satu game changer kepada landscape perancangan ekonomi Malaysia dalam mendepani cabaran COVID-19 ini, kerana kita tahu rancangan Malaysia ke-12 itu adalah kalau kita lihat pendekatan 6R itu adalah R yang terakhir iaitu menyusun semula. Jadi dalam rancangan Malaysia ke-12 itu bagi saya akan meletakkan Malaysia dari segi perancangan ekonomi, peralihan daripada pasca COVID-19 supaya ekonomi kita bersedia dari segi pendigitalan, dari segi apa yang tadi disebut sebagai model ekonomi baru, bagaimana kita mungkin selepas ini menentukan kepada isu kemampanan dari segi mungkin kitaran ekonomi, model kitaran ekonomi dan sebagainya yang mungkin akan lebih ditekankan pasca COVID-19. Jadi semua ini bagi saya jika dapat diterjemahkan dalam pelaksanaan yang lebih efisien dan lebih baik, saya yakin bahawa ekonomi kita akan mencapai sasaran itu dan apa yang kita kata sebagai pemulihan berbentuk V. Walaupun mungkin ada yang kata pemulihan berbentuk V ini mungkin ada berbentuk U dan sebagainya, tetapi namun begitu seperti yang saya sebutkan pada mula tadi, sebab sebelum COVID-19 pun sebenarnya ekonomi kita bertumbuh pada kadar yang agak perlahan. Jadi saya fikir tahun 2000 tahun hadapan mungkin dari segi kita punya dari segi pemulihan bentuk V itu saya fikir boleh dicapai. Tapi persoalan saya bukannya tahun hadapan, selepas itu. Sebab banyak kajian Fitch rating contohnya melihat tahun 2022 mungkin ekonomi kita akan bertumbuh dijangkakan pada kadar di bawah 5%, dalam 4.6%. Ini yang saya fikir kita perlu lihat menuju ke hadapan, kerana kita perlu faham bahawa dari segi strukturnya kita masih lagi menghadapi masalah apa yang dipanggil sebagai middle income trap ini, perangkap pendapatan pertengahan. Jadi kita perlu melihat ini dalam konteks yang lebih luas, kerana dalam keadaan ekonomi kita yang ada sekarang pun kita memerlukan satu kadar pertumbuhan yang kita katakan agak baik ataupun yang berada pada level yang kita kata boleh meyakinkan pelabur dan boleh memulihkan ekonomi kita, yang pada saya pada sekitar 5% at least. Kerana kita masih lagi perlu untuk nak mencipta pekerjaan, meningkatkan hasil cukai kita, dan juga kita perlu mengurangkan dari segi kita punya defisit dan juga hutang kita. Ini saya fikir satu juga elemen penting yang kita perlu lihat dan teliti supaya ekonomi kita tu dapat bertumbuh pada sekitar 5% pada tahun 2002 dan seterusnya. Okey, baik. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Pensyarah Kanan Putra Business School PBS, dan juga Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Timbalan Pengarah Institut Dasar Ekonomi dan Keuangan Universiti Utara Malaysia, atas perkongsian berkenaan dengan cabaran 2020 dan juga jangkaan ekonomi 2021. Dan sekian dari kami. Assalamualaikum. Salam sejahtera.